Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Dawson dan ini Bicara Naratif 1 Mac 2024. Anda sedang menyaksikan kami di TV1 dan juga saluran berita RTM dan semua platform kami secara dalam talian termasuklah di RTM Klik. Dan hari ini 1 Mac 2024 kita melihat kepada apa yang berlaku dalam negara dan saya sempat meninjau di media sosial. Sudah ramai mula berkongsi gambar ataupun tangkap layar resit pembelian untuk menunjukkan cukai yang dinaikkan pada hari ini berkuat kuasa 1 Mac 2024 iaitu cukai SST daripada 6% kepada 8%. Namun saya melihat ada juga yang mengatakan bahawa ini merupakan pengumuman mengejut oleh pihak kerajaan. Namun itu merupakan satu dakwaan yang mungkin tidak tepat kerana pengumuman ini ataupun perkara berkenaan dengan kenaikan cukai SST daripada 6 kepada 8% telah pun diumumkan dalam pembentangan belanjawan tahun lalu. Dan sudah tentu kita melihat kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh MOF berkenaan dengan barangan apa yang dikenakan cukai dan barangan apa yang tidak dikenakan cukai. Bagaimana sebenarnya untuk kita memahami rasionalisasi kenaikan kadar SST ini sebanyak 2%. Daripada 6 kepada 8%, walaupun kita melihat kepada 2% itu, perlu kita memahami setiap daripada rantaian bagaimana kesannya dan juga impaknya kepada pengguna. Adakah ia mempunyai impak yang kuat dari segi kuasa beli dan sebagainya. Dan kita bawakan kepada studio kita pada hari ini. Saya perkenalkan kepada anda Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia MATA. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya kita pernah berbincang berkenaan dengan cukai barangan rendah, LVG. Ya, LVG, ya. Dan Datuk menyebut kita tahun ini merupakan tahun cukai. Ya. Kita bertemu lagi untuk bercakap berkenaan dengan SST yang kita bincangkan sebelum ini. Ya, cukai lagi. Ya, cukai dan perlu juga penerangan dan juga dikatakan sebagai satu literasi kepada rakyat terbanyak untuk memahami berkenaan dengan kenaikan cukai ini. Ya. Dan Datuk tidak keseorangan, kita juga bawakan kepada anda secara dalam talian Puan Farah Rosli, Ketua Cukai Malaysia Ernst & Young Tax Consultant secara berhad ataupun daripada EY. Jauh kita bawakan secara dalam talian daripada London. Apa khabar Puan? Baik. Malangnya saya tidak hadir ke studio hari ini. So, minta maaf kalau tidak dapat berjumpa sekali. Saya difahamkan Puan berada di London untuk urusan percukaian juga. Untuk urusan percukaian dan urusan kerja. Okey, baik. Saya akan terlebih dahulu bersama dengan Datuk untuk bercakap berkenaan dengan rasionalisasi cukai SST daripada 6% kepada 8%. Sebelum kita bergerak kepada kenaikan 2% ini yang telah diumumkan tahun lalu, mungkin kita nak ulang kaji sikit apa itu SST untuk pemahaman secara menyeluruh sebelum kita memahami berkenaan dengan rasionalisasi ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Secara ringkasnya lah, SST adalah Sales and Service Tax lah, bermakna cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Untuk mudah faham, cukai jualan ni lebih dia memang kepada barangan, one of the goods, barang, dan service tax ini kepada perkhidmatan. So bermakna dalam cukai jalan, hari itu kita bincang tentang LVG hari itu, bila barang tu dikeluarkan, dihilangkan apa semua, dan dia akan ada elemen cukai jualan di situ. Satu peringkat, dia peringkat penghilangan, dan dibawa sampai pemborong, peruncit sampai ke pengguna lah. Dan cukai perkhidmatan ini dikenakan apabila perkhidmatan diberikan. Jadi sepanjang rantaian bekalan tu, kalau ada elemen perkhidmatan yang diberikan kepada mana-mana entiti perniagaan apa semua, so ada elemen perkhidmatan dan cukai perkhidmatan di situlah. So secara ringkasnya SST is Sales and Service Tax dan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dan dia merupakan cukai yang secara tak langsung yang dikutip oleh entiti perniagaan dan diserahkan dan dibayar kepada pihak custom. Ya. Baik Datuk, kalau kita lihat beberapa minggu mungkin sebelum pengumuman ataupun kenyataan media ini dikeluarkan, kita lihat bahawa cukai di Malaysia ini antara yang paling rendah berbanding negara serantau iaitu sekitar 11.2% berbanding purata 30%. Dan kita melihat kenaikan 2% ini, bagaimana kita nak memahami kenaikan 2% nampak macam sikit tapi mungkin impaknya kita tak tahu. Kalau kita nak tengok tentang 11.2 atau 11.8, sebenarnya masa pembentangan belanjawan tahun lepas, Yang Amat Perdana Menteri sebut 11.8%, 11.8. Tapi pagi ni disebutkan 11.2. Jadi saya rasa lebih kurang 11.8 lah. Sebenarnya dia bukan asas cukai sebenarnya. 11.8 tu merupakan nisbah cukai dibandingkan dengan KDNK. So macam mana kita nak ukur prestasi kutipan cukai bagi sesuatu negara?
So bermakna apa yang kebanyakan ataupun hampir keseluruhan negara negara di dunia ni mengukur prestasi kutipan cukai itu menggunakan nisbah cukai kepada KDNK. So bermakna berapa kutipan cukai yang dikutip berdasarkan KDNK. Kalau tak silap saya, katalah KDNK kita lebih kurang 1.6 trilion. Dan kita punya nisbah yang disebut oleh Yang Perdana Menteri lebih kurang 11.8, 11.2, katalah 12%. Bagi negara seperti Malaysia, dia punya nisbah sepatutnya lebih kurang 15%. So bermakna kita kurang 3%. So 3% kita panggil the tax gap ataupun jurang cukai itu, yang mana dia meliputi orang-orang yang lari cukai, orang-orang yang kurang bayar cukai, the shadow economy, ketirisan cukai. So bermakna that's the tax gap ataupun jurang cukai itu berlaku di Malaysia, saya rasa lebih kurang 3%. Kalau kita ambil 3% ni daripada kita punya KDNK tadi lebih kurang 1.6, dia lebih kurang 39, lebih kurang 40 bilion. So itulah jumlah anggaran yang cukai yang sepatutnya dikutip tapi hilang. Tak dikutip. Walaupun 3%. Walaupun 3%, tapi kesan kepada KDNK itu besar. Bermakna lebih kurang, cuba bayangkan, kalau kita dapat the 15%, bermakna nisbah tax to GDP itu about 15%, kita dah boleh kutip 40 bilion dan 40 bilion ni boleh buat macam-macam. Khususnya untuk bantu balik rakyat dari segi bantuan kepada rakyat. Bermakna kalau kita punya kantung, kita punya hasil ni cukup dan orang tidak culas dari segi pembayaran cukai, bayar cukai yang sepatutnya, tak lari daripada cukai, orang yang berniaga bayar cukai. Kalau macam tu, then bermakna kita punya hasil cukup dan alhamdulillah, insya-Allah dia dapat bantu rakyat. Dan pada masa yang sama kita kena ingat, kita punya kedudukan fiskal pun tak begitu baik. Kita berhutang banyak. Dan apabila kita berhutang, kita punya bayaran khidmat hutang amat tinggi. So apa yang kerajaan sedang buat sekarang adalah untuk tengok balik kita punya perbelanjaan dan tengok dari segi ketirisan, pembaziran yang berlaku, kan. So bermakna try to cover baliklah apa-apa kelemahan dari segi perbelanjaan tu. Tapi pada masa yang sama kita kena tengok hasil juga. Jadi kita tak bolehlah kita cakap macam kita try to reduce ataupun tengok subsidi, rationalisasi subsidi, kita banteras ketirisan, banteras pembaziran apa semua, tapi pada masa yang sama kita kena tengok macam mana nak tingkatkan hasil. Sebab itulah cukai amat penting dan cukai merupakan satu instrumen untuk generate income kepada kerajaan dan sebab itulah dinaikkan. Kan? Itu penerangan awal untuk kita mudah faham berkenaan dengan rasionalisasi kenaikan dalam Datuk menyebut soal hutang kerajaan 64.3% daripada KDNK negara 1.2 trilion. Ini adalah fakta yang kita terima. Dan sudah tentu ia satu hutang yang sangat besar, melebihi separuh daripada KDNK kita, dan juga bayaran khidmat hutang melepasi had pentadbiran 50% dan juga defisit fiskal yang melebihi lebih 2 dekad, iaitu lebih daripada tahun 1998. Puan Farah, kalau Puan Farah pula daripada perspektif EY lah khususnya, untuk kita dapatkan gambaran rasionalisasi kenaikan 2% ini. Apa penerangannya, Puan? Ya, terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat malam kan di sana. Reformasi cukai memang perlu diadakan kerana kita lihat sekarang ni bukan sahaja di Malaysia tetapi dalam banyak negara-negara lain di luar negara juga terdapat banyak cukai-cukai baru yang telah diperkenalkan. Terutamanya selepas pandemik COVID-19, kerajaan telah banyak membelanjakan wang. Dan seperti saya sebut tadi, bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara lain juga. Dan kerana itu, terdapat banyak reformasi cukai dan termasuk kenaikan cukai dan juga cukai-cukai baru yang diperkenalkan. Jadi kita tidak ada GST, cukai perkhidmatan, macam apa yang Datuk Aziz sebut tadi. Dan kalau kita tengok trend-trend di negara-negara lain juga, cukai perkhidmatan ataupun cukai barangan dan perkhidmatan dan cukai service tax ni adalah cukai perkhidmatan, kadarnya akan naik dan tidak memang tidak saya boleh katakan tidak mengejutkanlah. Tidak ada saya lihat kadar cukai itu turun. Kadar cukai itu selalunya naik dan macam di Singapura juga. Mereka telah memperkenalkan cukai barangan dan perkhidmatan lama dah.
Dan baru-baru ni memang telah diumumkan dalam masa 2-3 tahun yang akan datang dia akan naikkan 2 atau 3% setiap tahun. Jadi terus akan bertambah. Dan kenaikan kadar 6 hingga 8% ni yang akan berkuasa mulai 1 Mac 2024 ni akan fokusnya adalah lebih kepada aktiviti-aktiviti yang tidak diharapkan tidak membebankan, kerana kita lihat perkhidmatan makanan dan minuman, logistik, parking, telekomunikasi juga tidak dikenakan kenaikan. Ini masih kekal di tahap 6%. Dan ini memang amat memang pada masa ekonomi dan pada masa orang kata pembayar cukai masih lagi dalam keadaan yang tidak stabil, perkhidmatan-perkhidmatan yang orang kata perkhidmatan kemahuan lah kan, hanya itu aja yang akan dinaikkan, dan juga business to business, B2B, jenis perkhidmatan B2B. Dan kerana itulah rasionalisasinya perkhidmatan-perkhidmatan seperti yang saya sebut tadi, parking, makanan minuman, telekomunikasi, logistik tidak dinaikkan. Jadi harap itu dapat menampung dan mengekalkan harga barang supaya tidak naik. Dan saya nak sebut tadi juga, bila disebut tentang reformasi ataupun rasionalisasi percukaian ni, memang kita dalam keadaan fiskal defisit. Dan kalau dilihat tadi yang disebut KDN, peratusan cukai ke atas KDNK tu, kita di Malaysia masih bawah 12%. Kalau lihat banyak negara-negara lain, peratusan dia tinggi, dalam sekitar 30 ataupun 40% itu dengan negara maju. Tapi dalam negara-negara rantau ini juga kadar di Malaysia masih rendah. Tapi yang saya nak sebut satu adalah kita harus lihat cukai ini adalah hasil daripada kutipan ke atas orang kata industri ataupun bisnes yang dapat membuat orang kata keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, tidak ada cukai. Jadi yang akhirnya yang saya nak sebut adalah penting untuk menggalakkan industri supaya kekal berdaya saing, kekal dapat membuat keuntungan. Bila semua syarikat membuat keuntungan, secara tidak langsung cukai itu sini akan naik. Baik Puan Farah, kita melihat kepada kesan rantaian itu sudah jelas di situ, namun ada beberapa kenyataan yang kita lihat bahawa ada cukai yang tak dikenakan dari segi komunikasi, makanan dan sebagainya, namun perlu defend answer ataupun jawapan untuk kita membalas apabila ada yang bertanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme ini tidak terkesan kepada mereka yang membeli barangan F&B dan sebagainya. Itu kita nantikan dulu jawapan itu. Saya nak kembali kepada Datuk terlebih dahulu. Kalau kita lihat juga, saya melihat di media sosial kebanyakannya ada beberapa kumpulan, ada yang tidak ambil tahu, yang ambil tahu, dan juga ada yang tidak kisah dalam soal percukaian ini. Kalau kita lihat dalam soal percukaian ini, kenapa ada yang bertanya kenapa perlu sekarang? Kita sudah jawab, tapi dalam keadaan ekonomi tidak menentu, inflasi dan sebagainya, walaupun inflasi kita rendah dan sebagainya, mereka menganggap bahawa adakah ini satu waktu yang tepat untuk dilakukan, Datuk? Okey, kalau nak tunggu waktu yang tepat, memang kalau pemain politik kata satu keputusan tidak popular. Iyalah, memang betul. Cuma sebab tu saya cakap tadi kan, bila kita punya kedudukan fiskal tu membimbangkan ataupun membimbangkan, maknanya kita punya concern lah. Memang dari segi reformasi fiskal memang kita kena buat lah. Dan saya pun bagi tahu tadi sebab kita kena tengok dari segi hasil juga. Kita kena ingat bila kadang-kadang orang mungkin tersilap pandang ataupun tersilap kira. Saya nak highlight benda ni. Bila dia naik daripada 6 ke 8%, 2 mata peratusan, bermakna dia bukan ditingkatkan cukai jualan tu dengan nilai 2%. Okay. Sebab kalau kita ambil kalau RM100 barang atau perkhidmatan tu, RM6 dia punya cukai perkhidmatan kan. So bila dia naik ke RM8, dia naik RM2 kan. So kalau kita ambil RM2 berbahagi dengan RM6, dia punya peningkatan tu sebenarnya bukan 2%, peningkatannya 33%. Bermakna dari segi aspek kesan kepada cukai perkhidmatan tu, walaupun dia 2 mata peratusan, tapi kenaikan dia 33.3%. Sebab kalau kita ambil 2 bahagi dengan 6,
kan, untuk dapat 8 tu kan. So itu perkara yang pertama kena tengok. Dan kalau kita tengok dari segi kefahaman tentang cukai ni, untuk masyarakat peniaga khususnya perlu tahu tentang cukai dan perlu faham tentang cukai. Kalau tak faham tentang cukai, nanti kena penalti, dia punya kos perniagaan itu akan meningkat. Bermakna contoh kalau dalam cukai perkhidmatan lah, kalau dia sebagai F&B, okey, kalau dia punya nilai ambang dia untuk dia charge cukai perkhidmatan adalah 1.5 juta nilai ambang dia. Katakan kalau dia tak sampai nilai ambang 1.5 tapi dia charge juga. Kan, lepas tu dia ambil duit SSC cukai perkhidmatan tu tapi tak diremitkan kepada pihak custom. Banyak kesalahan yang berlaku dekat situ dan akan dikena denda. Sebab tu kefahaman tentang cukai ni perlu ada, khususnya kepada masyarakat peniaga. Sebab kalau tak faham, nanti akan dikena penalti, kos menjalankan perniagaan akan meningkat. So dengan kefahaman cukai ni, dia dapat save dari segi dia punya penalti dan dia mematuhilah peraturan-peraturan cukai itu. Saya membayangkan itu satu shortcoming ataupun loophole yang mungkin kita akan jelaskan selepas ini. Namun kita akan berehat dulu seketika. Saya akan kembali kepada kedua-dua panel untuk menjawab lebih banyak persoalan berkenaan dengan rasional kenaikan cukai SST kepada 8%. Kembali selepas ini, Bicara Naratif. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif bercakap berkenaan dengan memahami rasional kenaikan kadar SST daripada 6% kepada 8%. Mukadimah awal sudah pun kita memberi gambaran dan juga ulang kaji berkenaan dengan apa itu SST dan juga rasional secara ringkas untuk kita melihat dan juga memahami
untuk kita mendalami lebih jauh lagi berkenaan dengan kenaikan cukai ini. Saya nak kembali kepada Puan Farah terlebih dahulu. Kalau kita lihat banyak perdebatan dan juga perbincangan, bila naik ini cukai kepada 8% akan memberi kesan kepada pengguna kita semua. Namun ada pandangan-pandangan pakar mengatakan bahawa tidak memberi impak yang kuat dan sebagainya. Kita melihat, saya mengambil contoh untuk kita memahami. Secara teorinya kalau kita lihat, walaupun F&B tidak dikenakan cukai, tetapi di peringkat F&B untuk mengambil barang, hantar bekalan dan sebagainya, mereka dikenakan SST kalau kita melihat kepada pengangkutan dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita nak jelaskan kepada orang ramai ini bagaimana sebenarnya secara yang ataupun bahasa yang paling mudah ataupun layman language ini untuk kita terangkan impak itu. Bagaimana kenaikan harga barang itu dikatakan hampir tiada ataupun tidak memberi kesan kepada pengguna. Puan. Ya, selalu soalan cepu mas kepada saya ya. Tapi kalau lihat kepada kenaikan harga barang, bukannya hanya kerana cukai yang dikenakan. Sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang. Melainkan kita membuat analisa terperinci harga-harga barang. Contoh barang makanan. Kalau kita lihat sekarang ni ringgit Malaysia di keadaan rendah kerana faktor-faktor luar negara yang mungkin bukan di bawah kawalan kita sebagai negara kan, kerana geopolitik, kerana perang, kerana kurang bekalan ataupun orang kata supply chain di luar negara yang mempengaruhi harga barang. Jadi tidaklah kerana cukai itu sahaja, dan cukai itu ya betul mungkin ada mempengaruhi harga barang kerana kalau cukai dikenakan pihak peniaga akan terpaksalah orang kata paskan kos harga yang tinggi itu kepada pengguna. Tetapi cukai pada pendapat saya lah bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga barang. Contohnya betul tadi, makanan, telekomunikasi, minuman semua tidak dinaikkan, masih di tahap 6%. Logistik juga tidak dinaikkan, tetapi mungkinlah ada dalam rangkaian bekalan tu ada perkhidmatan lain. Contohnya perkhidmatan orang kata konsultasi, contohnya dinaikkan daripada 6 ke 8% kan. Tapi kalau nak lihat kadar tu mungkin tidaklah terlalu tinggi, masih boleh orang kata boleh dikawal. Dan juga kalau kita lihat setengah-setengah jenis perniagaan ada diberikan insentif ataupun orang kata group relief ataupun pengecualian cukai daripada business to business yang bertujuan untuk mengurangkan orang kata cascading effect ataupun impact berganda. Kan kalau kita dikenakan cukai, saya sebagai peniaga pembekal dikenakan cukai, saya akan paskan cukai itu kepada pelanggan saya, dan pelanggan saya akan paskan cukai itu pula kepada pengguna. Tetapi kerana terdapatnya orang kata pelepasan kumpulan business to business, tidak dikenakan, dapatlah mengekang harga yang orang kata impact berganda ni, dan juga terdapat juga insentif. Kalau syarikat-syarikat besar, mereka walaupun mungkin cukai perkhidmatan tu dinaikkan 6-8%, tetapi mereka mendapat juga insentif-insentif cukai lain yang diberikan ke atas jenis-jenis perniagaan yang mereka jalankan. Orang kata promoted activity contohnya ada diberikan insentif-insentif cukai yang berkenaan. Tapi saya nak sebut satu juga, mungkinlah yang terasa impaknya adalah syarikat kecil sederhana. Kan? Okay. Di mana mungkin mereka akan merasa impak ini, tetapi kerana itulah juga kerajaan tidak menaikkan cukai ke atas perkhidmatan-perkhidmatan yang orang kata asas kepada rakyat tidak dikenakan. Telekomunikasi contohnya tidak dikenakan, dan juga kadar yang dinaikkan adalah sedikit, 2%. Jadi kalau kita katakan 2% tu kalau katakan nilainya RM5,000, 2% tu dalam sekitar RM50 kenaikan 2% tu. Jadi masih di tahap yang saya rasa boleh tidaklah terlalu membebankan, dan juga seperti saya sebut tadi, diberi juga insentif-insentif ataupun pelepasan-pelepasan cukai yang berkenaan yang dapat mengekang harga barang daripada naik ataupun dapat mengurangkan beban kepada rakyat.
Baik, itu penerangan dan mungkin ada yang mendengar ini ada jawapan lain ataupun pandangan lain. Saya nak kembali kepada Datuk. PMKS disebut oleh Puan Farah itu menerima impak kalau tidak dikawal sebaik mungkin. Dan ada pagi tadi kita melihat platform e-dagang juga sudah pun memberi notifikasi tentang kenaikan cukai. Mungkin ada hujah balas Datuk berkenaan dengan perkara ini. Memang saya nak tengok dari segi, saya nak patah balik dari segi restoran tadi tu. Memang kalau kita tengok dari segi dia punya dikekalkan 6%, tidak dinaikkan kepada 8% untuk restoran, untuk F&B lah. Cuma apa yang penting dari segi perkhidmatan logistik apa semua dikenakan pada 6%. Yang saya rasa yang amat penting dari segi adalah dari segi walaupun sekiranya berlaku peningkatan harga, peningkatan harga tu kena mengikut dari segi peningkatan dari segi ni. Kalau kita tengok F&B tak naik, maknanya 6% kan? Dia tak naik kepada 8%, sepatutnya sama aja. Cuma dari segi logistik, bila dikenakan pada 6%, mungkin ada sedikit sebanyak kesan kepada mereka dari segi kenaikan. Tapi dari segi pemantauan, aspek pemantauan harga penting saya rasa. Sebab saya rasa pihak kementerian, khususnya Kementerian KPDN, Kementerian Penerangan dan Kos Hidup kena memantau. Ingat masa GST dulu. Masa mula-mula kita buat GST itu, KPDN kena pantau harga tu, pastikan peniaga-peniaga ni tidak mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga tu lebih tinggi daripada peningkatan yang sepatutnya. So perkara-perkara ini perlu diambil kira oleh kerajaan. Saya rasa nak kena tengok betul-betul. Okey, soalan tadi macam mana? PMKS tadi yang disebut Puan Farah. Okey, dari segi PMKS tu memang macam Puan Farah cakap tadilah, ada beberapa group relief yang diberikan dan dari segi B2B punya exemption. Dan sedikit sebanyak ini dapat membantu PMKS dari segi kesan, dari segi cost in terms of dia punya bisnes lah, menjalankan perniagaan. Dan saya rasa PMKS tak ada masalah in terms of dia punya, bermakna in terms, contohnya macam kumpulan profesional, for example, arkitek apa semua ni, saya bermakna dia orang berlaku peningkatan daripada 6% kepada 8%. Saya rasa dia orang boleh absorb, bukan boleh absorb lah, bermakna peningkatan tu kena buat dan kena comply lah dari segi pematuhan. Apa isu PMKS yang dibangkitkan sebenarnya, Hafiz? Isu mereka terkesan dan sebagainya. Dan satu lagi persoalan dalam soal 2% itu, justifikasi kenaikan 2% itu, adakah itu cut off pointnya atau bagaimana kita nak fahamkan sekali lagi? Sebab kita nak memahami kenaikan 2% yang kita katakan nampak kecil tetapi mungkin ada impaknya, dan kenapa 2%? Itu dari segi polisi lah. Kan? So makna macam kita cakap lah, kenapa 2, kenapa tidak 3, kan, apa semua kan. Tapi mungkin Kementerian Keuangan ada sebabnya dari segi peningkatan 2% tu, mungkin dari segi simulasi dibuat. Kalau dibuat pada 2%, berapa hasil yang dapat dipungut? Kalau tak silap saya disebutkan lebih kurang 3 bilion. 3 bilion. Tapi saya tak sure sama ada 3 bilion tu merupakan satu nilai yang akan diperolehi hasil daripada keseluruhan proses reformasi cukai ni yang dicadangkan, ataupun dia khusus kepada cukai perkhidmatan saja. Sebab kalau kita tengok dari segi cukai perkhidmatan, peningkatan 3 bilion ni agak banyak juga, agak tinggi kan? Sebab kalau kita tak silap saya, macam LVG tadi, macam LVG ada peningkatan lebih kurang 200 million. Dan kalau tak silap saya, HVG yang akan dilaksanakan insya-Allah dalam bulan 5, mungkin ada akan peningkatan about 700 million, lebih kurang 700 juta. So kalau mungkin saya rasa the amount dari segi hasil peningkatan hasil sebanyak 3 bilion yang mungkin merangkumi, kalau tak silap saya lah, kalau saya salah inilah, mungkin merangkumi keseluruhan program-program reformasi cukai ini. Dan saya sebut soal e-dagang tadi, sudah memberi notifikasi dulu, kita soal HVG. Dan kini SST 8%. Yalah, macam ada online kaki shopping ini marah. Nak sebut kan. So bermakna e-dagang ni memang mau tak mau memang kena buat lah, dia kena comply. Kan, sebab kalau tak comply nanti dia kenakan penalti apa semua kan, susah. Sebab nanti kalau tak dibuat, macam saya cakap tadi lah, pematuhan tu tidak dijalankan, tidak dilaksanakan oleh entiti perniagaan ni, khususnya the online punya e-dagang, platform apa semua ni,
nanti dia orang yang kena. Kan? So bermakna mau tak mau kena comply dengan the requirement dan kos tu memang dipindahkan kepada pengguna lah. Kan? Bermakna ada pengguna, ada consumption lah. Sebab tu dia panggil consumption tax. Bermakna kita memang bergerak ke arah tu. Sebab kalau kita tengok in terms of nak buat macam mana, kan? Sebab bila kita hari tu bila kita mansuhkan GST tu, hasil kita kurang secara signifikan. So perlu ada usaha untuk tingkatkan hasil melalui cukai tidak langsung. Kan, sebab kalau kita tengok cukai langsung dari segi lembaga hasil, alhamdulillah bagus in terms of lebih kurang 183 bilion yang disebutkan oleh PM pagi tadi, dan kalau tak silap saya tahun ni dia punya target lebih kurang 197 bilion. So di peringkat untuk cukai langsung kutipan saya rasa tahun lepas lebih kurang 55 bilion, bermakna melebihi daripada bajet. Tapi masih tidak mencukupi. Sebab tu kita perlukan peningkatan 2% ni dan perluasan dari segi asas cukai tu, macam pagi tadi disebut dalam Selamat Pagi Malaysia. Sebab kalau even though kalau kita perluaskan asas cukai perkhidmatan ni, cuma kita cover 41%. Berbanding dengan GST hari itu lebih kurang 70%. Kan? Not even half lah. Correct. So bermakna kesannya tidak begitu. Bila dia punya base dia kecil, so of course dia punya rate terpaksa naik lah. Kan? So sebab tu dinaikkan sebab tu dia berlaku kedua-duanya sekali. Peningkatan daripada 6 ke 8% dan berlaku perluasan asas cukai. Maksudnya dia buat dua-dua sekali untuk supaya hasil dapat diperolehi lah, insya-Allah. Ini penerangan dari segi sudut operasionalnya, dan juga sudah tentu penerangan ini perlu kita fahami satu persatu kerana tidak mahu ada salah faham dalam soal cukai atau percukaian ini. Baik, kita akan kembali selepas ini. Kita akan bertanya lebih banyak lagi khususnya berkenaan dengan apa yang dikenakan dan apa yang tidak dikenakan, dan kenapa ada sesuatu perkara itu ada klausa tertentu. Contohnya bil elektrik. Itu perlu dijelaskan kepada kita semua untuk kita memahami berkenaan dengan kenaikan SST 8% ini. Kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula orang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri.
Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Baik, bertemu kembali bicara naratif. Separuh masa sudah pun berlalu untuk kita memasuki separuh masa kedua untuk kita melihat kepada apa yang dikenakan, sektor apa yang dikecualikan dan sebagainya. Puan Farah yang berada di London ketika ini. Puan Farah, kalau kita lihat ada beberapa pecahan ada yang dikenakan sebagai contoh brokerage dan sebagainya, pusat karaoke dikenakan. Apakah ada kemungkinan akan ada penambahan kepada cukai yang dikenakan atau sektor dikenakan atau ada pengurangan? Bagaimana bacaan Puan Farah dalam soal kenaikan 8% ini? Ya, so saya nak perjelaskan. Sebenarnya cukai perkhidmatan ini dikenakan kepada beberapa kategori kumpulan. Kumpulan dalam jadual yang tertera di dalam akta SST inilah. Kan jadi ada 9 kumpulan yang saya nak perjelaskan sini. Kumpulan A sampailah kumpulan 9 kumpulan lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kan jadi kumpulan ni adalah termasuk macam kita tahu ni hotel, pangsapuri, ataupun rumah inapan. Kumpulan B pula adalah restoran. Kumpulan C adalah kelab malam, kelab tari, kelab kabaret, rumah urut dan sebagainya. Kumpulan D pula adalah kelab persendirian, contohnya seperti rumah ataupun kelab-kelab, orang kata club house lah kan. Kumpulan E pula adalah untuk padang golf, ataupun orang yang suka main golf tu kan dia tahu dia dah kena 6% sekarang cukai perkhidmatan. Kumpulan F pula adalah untuk taruhan ataupun gaming, loteri, mesin judi ataupun permainan mengadu nasib. Saya pun tak tahu ada permainan mengadu nasib ni. Saya pun tertarik tahu apa permainan mengadu nasib. Saya tahu nasib saya nasib apa. Kumpulan G yang agak popular ni adalah kumpulan profesional. Jadi kumpulan profesional ni macam yang membuat perkhidmatan management services ataupun perakangan macam saya, macam Datuk Aziz kan. Kami bila memberi perkhidmatan, kami terpaksa orang kata charge klien kami 6% cukai. Sekarang 1 Mac ni hari ni adalah jadi 8%. Orang kata arkitek, jurubina, engineers, semua itulah perkhidmatan profesional. Kumpulan H, semua orang dekat kredit, itu dah RM25. Itu tidak ada peratusan tetapi flat RM25 setahun. Dan juga kumpulan yang seterusnya adalah insurans, takaful, servis kenderaan bermotor, perkhidmatan kurier, itu semua sudah ada. Malahan yang disebut-sebut tu, servis kenderaan bermotor sudah ada dalam kategori kumpulan I di mana mereka akan dikenakan cukai perkhidmatan, terpaksa mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Bekalan elektrik, seperti yang disebut tadi kan, pengangkutan penumpang, kapal terbang, brokerage atau pembrokeran, dan juga pembersihan, maintenance orang kata kan, itu semua telah dikenakan cukai. Dan ada lagi satu lagi kategori, cukai yang dikenakan ke atas perkhidmatan bercukai yang diimport. Ini telah dikenakan sejak Januari 2019 kata salah saya, untuk imported services orang kata. Jadi ini semua adalah kategori-kategori industri boleh sebut yang dikenakan cukai 6% ini, tetapi yang dinaikkan 8% ini hanyalah tiga jenis perkhidmatan. Yang tidak dinaikkan adalah 3 jenis perkhidmatan tadi, telekomunikasi, makanan dan minuman, dan juga parking. Ada lagi satu, logistik. Itu penting, logistik, sebab orang memang sedia maklum kalau logistik dinaikkan, jadi semua industri-industri yang berkaitan semua akan terkena kan, sebab logistik memang merangkumi banyak industri yang dikenakan. Jadi mungkin untuk pemahaman semua orang, ini adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan. Dan seperti yang Datuk Aziz sebut tadi betul, sebab tidak banyak perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan ni, hanya kategori-kategori ini saja. Jadi penambahan 6 ke 8% ni hanya terkena kepada industri perkhidmatan-perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. Jadi asas orang kata base dia ataupun dasarnya, asasnya adalah kecil kan. Kerana itu
kenaikan 2% tu hasil kutipannya betul macam Dato' Aziz cakap sebut tadi 3 bilion ringgit. Kan tidaklah hasilnya tu orang kata tidaklah terlalu banyak kerana kategorinya hanya agak orang kata narrow lah, agak sedikit yang dikenakan cukai. Jadi tidaklah macam kalau kita sebut tadi macam kenaikan harga tidaklah menyeluruh kerana hanya kategori-kategori ini saja, perkhidmatan-perkhidmatan jenis-jenis ini saja yang dikenakan cukai perkhidmatan, dan kenaikan tu adalah sebilangan daripada yang saya sebut tadi. Saya harap saya menjawab soalan tadi. Ada ke yang saya tak sebut, yang saya tak cover Saya lagi? fikir mungkin Datuk nak tambah jawapannya, Datuk. Ya, Farah. Actually, ada 10 sebenarnya yang kumpulan tadi A, B, C, D, E, F, G, H, I kan? J. Ada J. Okay. J is the logistik lah. Okay. So logistik itu bermakna yang J itu bermakna bila berlaku yang logistik tu memang baru diperluaskan. So J ni dia logistik diperluaskan masuk kumpulan logistik tu dan diletakkan kadar 6% dan bukan 8%. Itu yang pertama. Tentang electricity tadi. Ya. Electricity ni sekarang musim panas sebab kita lihat kepada kenyataannya 88% tidak dikenakan. 80% penggunaan elektrik tidak akan terkesan dengan peningkatan SST bagi elektrik, tetapi penggunaan lebih 600 kilowatt ataupun harga tepatnya Datuk kongsikan kepada kita tadi RM231.80 akan dikenakan. Sekarang cuaca panas, saya tak rasa mustahil untuk kita kurang daripada 600 kilowatt tu. Itulah. Saya rasa kenapa 600 kilowatt tu mungkin pihak kerajaan mungkin dah bincang dengan pihak TNB dan melihat dari segi penggunaan electricity secara average ya, bermakna untuk kumpulan-kumpulan yang the lower income group apa semua, makna tidak melebihi daripada 600 kilowatt. Saya rasa macam tu. Sebab tu dikenakan pada kadar 600 kilowatt dan RM231.80. Bermakna sekiranya pada setiap bulan kalau dia dok bayar electricity RM231 atau RM200, mana dia tidak akan terkesan dengan kenaikan 6 ke 8%. Cuma bagi mereka yang peningkatan bermakna bila dia mengguna secara puratanya melebihi daripada itu 600 kilowatt akan dikenakan additional 2%. Betul macam Hafiz cakap, bulan Ramadan ni biasanya panas. Kan? So bermakna kita akan gunakan lebih lah. So sama ada katakan kalau orang yang the lower income group tu dia punya Januari sampai Februari, Mac dia tak pakai. Kan bermakna tak. Tapi tiba-tiba kalau dalam bulan puasa ni panas apa semua, 2-3 bulan ni meningkat kan. Bermakna dia akan dikenakan pada kadar itulah. Bermakna dia akan terkesan jugalah in terms of daripada peningkatan 2% tu. Tapi penggunaannya bukan menyeluruh, tapi sedikit sebanyak macam itulah. Cuma mungkin kalau saya tak tahu, mungkin boleh tengok in terms of 600 kilowatt ni kenapa mungkin kita naik kepada 800 ke, contoh. So tapi saya rasa kerajaan memang dah buat kajian, saya rasa, dan kita tengok dululah macam mana dan terkesannya. Cuma kalau 2% kenaikan dari segi electricity banyak juga tu kan untuk the lower income group kan. So kena perhati tengok betul-betul supaya jangan terkesan lah. Jangan kena bantu mereka ni supaya tidak terkesan dengan peningkatan cukai perkhidmatan dari segi electricity. Dan kalau tak silap saya air pun kan, air bersih kan. Bermakna saya rasa yang ini memang dibangkitkan di Parlimen. Ada ahli Parlimen yang bangkitkan tentang utilities. Bermakna keperluan asas ni sepatutnya tidak membebankan rakyat lah kan. Tapi itulah itu dah polisi dah macam tu kan. Ia perlu dilakukan. Tapi ada pengecualian lah kan. Betul. Saya nak kembali kepada Puan Farah. Puan Farah kata tadi tidak semua sektor dan tidak memberi kesan dan sebagainya. Namun kita lihat senarionya pengguna ataupun peniaga ini mereka pukul rata dan juga atas alasan cukai dah naik, maka harga dinaikkan sesuka hati. Maka kat sini di sini kita melihat bahawa ada soal literasi rakyat tentang pemahaman cukai. Bagaimana sebenarnya Puan Farah boleh jelaskan kepada kita untuk kita memahami supaya tidak ada kita lah sebagai pembeli sebagai contoh tidak tertipu dengan kesempatan yang diambil ini. Saya nak sebut juga kan betul macam disebutkan tadi tu,
tidak semua peniaga akan mengambil kesempatan. Saya nak sebut tu juga kan, dan juga tidak semua rakyat yang mungkin akan menolak isu cukai ini, kerana ramai yang tahu cukai itu perlu untuk pembangunan ekonomi, untuk kemajuan, untuk perkhidmatan sosial yang diberikan, kemudahan kesihatan, orang kata pendidikan, semua adalah penting kan, dan hasil cukai ini adalah untuk membantu pembelajaran ini. Tetapi kalau disebutkan harga barang yang naik itu memang agak sensitif, kerana sejak akhir-akhir ini kita memang terasa sangat harga barang naik. Tapi bukanlah kerana harus dipersalahkan cukai, bukan cukai sajalah yang harus dipersalahkan. Kan banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga barang, seperti bekalan rantaian supply of goods kan dari luar negara yang semakin meruncing sekarang kerana isu geopolitik seperti yang saya sebut tadi, kerana perang yang memang agak malang lah kan, semua telah menyebabkan harga minyak naik, dan bila harga minyak naik dan harga mata wang kita, nilai ekspor kita lebih mahal untuk membeli, itu semua akan mempengaruhi harga barang sedikit sebanyak. Tetapi kerana cukai ni agaknya lebih sensitif kan, jadi bila dikatakan dinaikkan cukai, itu je yang kita ingat dekat orang kata kita ingat ke kepala kita, cukai naik. Tetapi banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga barang, dan saya masih lagi sebut akhirnya yang penting adalah kemajuan ekonomi, kerana cukai itu adalah hasil daripada orang kata kemajuan industri-industri, di mana kalau syarikat dapat terus berdaya saing, dapat terus menaikkan mutu perkhidmatan, lebih berkembang dengan baik, secara tidak langsungnya negara akan dapat mengutip hasil cukai lebih baik yang dapat diberikan semula kepada rakyat. Tapi saya nak esok sikit topik tadi saya nak sebutkan, yang penting juga untuk pembayar cukai adalah masa yang cukup diberikan untuk orang kata melihat kepada perubahan-perubahan cukai yang dikenakan, seperti contoh logistik tadi sekarang ni akan dikenakan cukai kan, ataupun setengah kategori orang kata repair dan maintenance, perbaikan kan, di mana kalau ada perkhidmatan perbaikan ataupun maintenance di mana dikenakan orang kata ilmu ataupun pengetahuan tentang apa jenis perkhidmatan yang dikenakan cukai dan apa yang tidak sepatutnya dikenakan cukai, itu juga adalah penting. Kalau tidak, pihak peniaga mungkin akan mengenakan cukai ke atas perkhidmatan yang tidak sepatutnya dikenakan cukai. Kan, jadi pengetahuan tentang apa jenis perkhidmatan, saya sebut tadi 9 campur 1 tadi, yang dikenakan cukai itu adalah penting. Sebab kalau tidak, sebagai pengguna, kita pun kalau kita tidak tahu, alih-alih kita tengok resit ada cukai perkhidmatan. Tapi kalau kita tahu, kita kata main bayar je kan. Tapi sepatutnya kita tengok ini sepatutnya perkhidmatan ni tidak dikenakan cukai. Jadi kita boleh pergi balik kepada peniaga tu, kata maaf ya cik, ini perkhidmatan ni tidak sepatutnya dikenakan cukai, contohlah kan. Jadi itu adalah ilmu pengetahuan tentang cukai, itu adalah penting. Dan saya sebut tadi masa yang cukup untuk pihak peniaga ataupun pembekal perkhidmatan untuk orang kata set sistem dia, pastikan dia bersedia untuk mengenakan cukai yang sepatutnya itu adalah diberikan. Dan ada disebut kata silap saya, untuk kategori perkhidmatan baru, tarikh kuasa cukai perkhidmatan ni untuk pendaftar ataupun yang golongan yang orang berdaftar yang baru adalah diberikan lanjutan 1 bulan lagi, 1 April, bukan 1 Mac. Jadi masa yang cukup juga lah penting lah untuk memastikan tiada kekeliruan ke atas pengenaan cukai kepada industri, kepada rakyat. Ya, secara teori tidak perlu ada masalah apa kita katakan sebagai waktu yang dipanjangkan dan sebagainya. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita membawa kepada rumusan dan juga kita ingin melihat loophole yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi. Kita akan perkemaskan perbincangan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Dalam
menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT, MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Baik, kembali dalam bicara naratif memahami rasional kenaikan kadar SST 6 kepada 8%. Saya tidak mahu mengambil masa panjang. Datuk, shortcoming dan juga soal literasi percukaian ni. Saya nak sambung apa yang Farah cakap tadi. Memang bukan hanya cukai lah yang menyebabkan harga barang naik. Tapi masalahnya, saya harap taklah, tapi masalahnya peniaga-peniaga dekat negara kita ni selalunya mengambil kesempatan. Maknanya bila ada pengumuman atau pelaksanaan dari segi peningkatan cukai, kadar cukai ke pulasan asas cukai ni, mereka mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Sebab isu ni memang berlaku dulu dan saya rasa, saya haraplah tak berlaku pada masa kini lah. Cuma apa yang saya berharap sangat-sangat supaya kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup dapat memantau dari segi kenaikan harga barang yang disebabkan oleh peningkatan dan perluasan cukai perkhidmatan ni. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak bagi tahu is memang ilmu cukai itu pentinglah untuk kita sebagai rakyat dan ilmu ataupun hak kita sebagai pengguna pun amat penting juga. So apa yang saya cadangkan, saya nasihatkan berlaku bila kita jalan masuk dalam restoran ke apa semua, cuba tengok dekat dia punya dinding tu ada tak dia punya lesen cukai perkhidmatan tu yang diberikan oleh pihak custom. So kalau ada, bermakna dia boleh charge
cukai perkhidmatan yang 6% tu. Kalau tak ada, dia tak sepatutnya charge. Cuma dari segi charge, service charge tu tak apalah. Tapi dari segi cukai service tax tu, bermakna kena ada. Bermakna sebab pihak custom dia bagi tahu. Bermakna kalau mana-mana peniaga yang telah dilesenkan untuk kutip cukai perkhidmatan, dia berikan dia punya lesen tu kena dipamerkan. So kalau lesen tu tak ada, tak sepatutnya dia charge. So bermakna kalau dia charge service tax, bermakna dia tak daftar, bermakna dia collect dan dia simpan lah. Itu yang Farah cakap tadi kan, kena pergi komplain lah, kena pergi check apa semua dan kena buat aduan kepada pihak custom atau pihak yang berwajib tentang salah laku oleh peniaga ni. Tak semestinya restoran ke apa semua lah, mana-mana masyarakat, mana-mana peniaga pun bila dia charge the service tax tu apa semua perlu ada. Kita kena faham bila kita tengok receipt tu, dia ada dia punya number tu. Kan bermakna registration number apa semua, orang berdaftar ada dia punya nombor dia. Bermakna kita kena cakna lah. Maknanya kita kena tahu tentang ilmu cukai itu kena ada supaya untuk jaga hak kita sebagai pengguna, supaya kita tak bayar lebih dari apa yang sepatutnya kita bayar. Ini kesedaran kendiri. Puan Farah, secara ringkas dari Kota London, take home message kepada penonton kita malam ini. Ya. Take home message penting dalam negara kita terdapatlah tekanan untuk meningkat hasil negara. Memang itu adalah kita sedia maklum. Dan juga tekanan untuk memastikan tidak ada impak yang negatif kepada ekonomi negara. Jadi keseimbangan itu adalah penting, tapi haruslah kita lihat di mana kerajaan walaupun orang kata cukai ini dinaikkan, tetapi terdapat juga relief ataupun insentif-insentif yang diberikan semula kepada rakyat untuk orang kata meimbangi impak-impak daripada cukai-cukai baru ataupun cukai-cukai yang dinaikkan. Dia diharap lebih konsultasi boleh diadakan dengan pihak kerajaan, dan juga kalau ada apa-apa usul yang boleh dikemukakan, saya selalu cakap orang kata perundingan dan juga konsultasi ini adalah penting, sebab tidak ada mana-mana kita tidak mahu cukai yang dikenakan itu memberikan impak yang negatif, malahan kita mahu impak yang positif dan dapat membantu mengembangkan ekonomi negara yang tercinta ini. Baik, terima kasih Puan Farah Rosli, Ketua Cukai Malaysia, Ernst & Young Tax Consultant Sdn Bhd atas perkongsian dan juga penerangan secara konkret berkenaan dengan rasional kenaikan kadar SST kepada 8%. Dan juga terima kasih kepada Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA. Datuk, terima kasih. Mungkin kita akan berjumpa lagi untuk cukai yang mendatang. Kerana Datuk katakan kepada kita inilah tahun cukai, dan kepada anda kita mengharapkan semua memahami dan juga mendapat manfaat daripada perkongsian kita, dan jangan lupa isi e-filing hari ini dan juga berkenaan dengan pendaftaran padu, jangan lupa untuk mengemas kini maklumat anda di padu dan akan berakhir pada 31 Mac ini. Jadi terima kasih kepada kedua ahli panel pada malam ini, dan juga kepada anda terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama kami di Berita RTM untuk maklumat yang lebih banyak. Sekian saja daripada saya, Hafid Dawson. Assalamualaikum dan selamat malam.